Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam halaqah ilmu, sambungan pelajaran muka surat 25, buku amalan riwayat haujakan dan huraiannya. Tajuk kelebihan dan hikmah suratul Fatihah. Kepada orang yang sudah tinggi makrifatnya, dia tidak fikirkan lagi soal kelebihan, hanya semata-mata kerana Allah. Tetapi bagi orang yang baru mubtadi', ibtidai, baru permulaan mengenal Allah, maka boleh memikirkan mengenai kelebihan atau hikmat sesuatu amalan itu bagi mendorong untuk beramal ibadah kepada Allah. Pertama, kelebihan suratul Fatihah sebagai ubat atau syifa, penawar. Kalau kita sakit, kita nak berubat pada suratul Fatihah, boleh dibaca pada air sekali atau 3 kali atau sebanyaknya 40 kali. Maka selepas itu diminum air itu. Banyaklah orang berkata, apa gunanya kita baca pada air? Kita jawab, bacaan yang kita baca itu merupakan unsur-unsur yang halus yang masuk ke dalam air, disebut molekul, unsur-unsur halus yang tak nampak. Kita baca ayat-ayat dengan di hadapan tu air adalah mengambil kias daripada Nabi Ayub yang sakit kulit. Bila malaikat kata, kau minta doa lah pada Tuhan, dia jawab, ya Allah, aku sakit dan kau penyayang. Itu bukan doa namanya, itu pengaduan. Aku sakit, engkau penyayang. Rabbi anni masyanad durru wa anta arhamur rahimin, itu jawapan dia. Jadi Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Ayub, hentakkan kakimu ke bumi, maka keluarlah air. Disebut urqud birijlika hadza muqtasalun baridun wa syarabun dalam Quran. Kau hentakkan kakimu ke bumi, keluar air. Air itu sejuk, baridun wa syarabun, minumlah air itu. Maka sembuhlah dengan izin Allah sakit kulit itu.
jadi baik. Ini tidak ada pada ajaran Nabi. Hentak kaki tak ada. Tapi kita ambil kias daripada Nabi juga. Tapi Nabi Ayub, itu namanya kias. Kerana Imam Syafi'i mengajar kita di dalam menghukum itu ada 5 perkara, termasuk kias. Menghukum sesuatu itu berpandukan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, ijtihad dan kias. Itu panduan dalam kita nak menetapkan satu hukum. Nabi tidak ada hentak kaki ke bumi untuk keluar air. Tapi Nabi Ayub ada hentak kaki ke bumi keluar air. Tuhan suruh minum dan buat mandi. Maka kita ambil kias dari Nabi Ayub, tidak salah. Dan juga air Zam-Zam itu, selain memang dia sudah ada berkat diberi Allah, di antara asbabnya juga air itu, iaitu imam-imam azan, baca Quran, masuk pada air Zam-Zam itu, bertambahlah berkatnya. Diminum kerana ada unsur-unsur halus, molekul masuk dalam air. Kalau orang itu tak mau kias, memang dia tak maulah kita baca Yasin apa-apa di jambang air, dia tak mau. Pasal Nabi tak buat. Jadi dia tak pakai kias namanya. Dia pakai Quran, hadis saja. Jadi di sinilah kita tidak boleh berbalah kepada orang yang nak menggunakan kias yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, dia persilakan. Kepada orang yang hanya berpegang kepada Quran, hadis pun kita tak boleh pertikai. Itu pendapat masing-masing. Tapi kita ada kias. Di dalam Quran kata, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau hampir pokok ini, Adam. Hampir tak boleh. Apa kiasnya? Makan pun tak boleh. Kias. Tuhan tak cakap jangan kau makan, jangan kau hampir. Tapi mana makan lagi tak boleh. Itu kiasnya lah. Mana kita tak boleh kias? Dalam Quran pun ada. Itu sebagai ubat. Baca 40 kali Fatihah, kemudian dihembus kepada orang yang sakit, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Boleh baca beramai-ramai. Saya biasa mengubat orang, kalau orang kena histeria atau apa, panggil dalam 7 orang. Orang pertama baca Fatihah 7 kali. Kedua Suratul Nas 7 kali. Ketiga surah Al-Falaq 7 kali. Keempat Al-Ikhlas 7 kali. Al-Kafirun 7 kali. Ayat Kursi 7 kali. Alhamdulillah. Baca saja surah ni, terus sadar dia, sembuh. Ini namanya kelebihan Al-Quran. Iaitu dinamakan Musabba'atul Asyarah. 7-10. Maknanya 7-10 itu ada 10 perkara dibaca 7 kali. Dalam buku saya ada. Ada 10 perkara, tiap satu dibaca 7 kali. Untuk penawar. Kalau boleh baca sendiri, tak boleh ramai-ramai ajak. Baca sayang-sayang itu cara nak mengubat. Dengan Fatihah, dengan ayat Quran. Kan ubat tu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar ubat. Sifat dan rahmat kepada orang beriman. Quran tu. Sifat penawar itu ada 2. Satu, penawar ubat untuk jasmani yang sakit. Yang kedua, ubat rohani. Ubat rohani sakit apa? Sakit jahil.
Itu sakit bahaya tu. Tak tahu. Sakit tak tahu. Ubatnya apa? Baca Quran, amati. Fahami bacaan Quran. Kalau dulu tak tahu, sekarang sudah tahu. Itu ubat. Daripada tak tahu kepada tahu tu, ubat. Jahil tu penyakit. Ubatnya tahu. Sekiranya dibaca kepada orang yang sakit, perawat hendaklah mengangkat tangan. Kemudian apabila telah selesai bilangan 41 kali, adalah disapukan pada tubuh orang yang sakit itu, insya-Allah sembuh. Cara rawatan dengan menggunakan suratul Fatihah adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang bermaksud pada suatu hari Husain bin Ali cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang Nabi merasa sedih. Lalu Nabi mengambil bejana berisi air dan dibacakan suratul Fatihah pada air itu sebanyak 40 kali. Air tersebut disapukan di tempat yang sakit, dan dengan keberkatan suratul Fatihah maka sembuhlah penyakit Husain bin Ali itu dengan izin Allah. Itu sebagai ubat. Dulu dekat Mu ni ada satu orang namanya Fuad. Amalannya lah baca Fatihah. Cikgu Fuad dah meninggal dunia dah. Saya tahu. Dia mengajar murid-murid baca Fatihah beratus-ratus kali sebagai ubat penawar. Fatihah sebagai penerang hati. Bagi siapa yang merasa susah hendak belajar atau payah hendak mengingat, atau dengan kata lain ia tumpul hati, maka adalah ia membaca surah Al-Fatihah 70 kali selama 7 hari pada bekas yang berisi air, dan selepas selesai membaca dengan bilangan tersebut adalah ditiup pada air dan diminum. Lakukan cara demikian selama 7 hari, insya-Allah berhasil. Ini bagi orang yang susah, anak-anak nak belajar, tidak putus asa, ya. Ada ikhtiar. Pertama baca suratul Fatihah 70 kali pada air, lepas tu diminum pada anak yang susah belajar. Yang kedua selawat Fatih. Baca selawat Fatih pun insya-Allah. Pengalaman saya mengajar di Ma'had Mu, ya, tahun 80-an, saya mengajar tingkatan 3, ada satu budak tak pernah lulus matematik. Sekali saya ajar dia baca surah ayat surah Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadril azim. Dibaca. Sekali ujian cemerlang matematik. Cikgu dia pelik. Selalu kau tak lulus. Hari ni kau cemerlang suratul matematik. Apa kau belajar? Murid tu jaga, ustaz buat tunggal aja surat Fatih. Ini pun menjadi penerang hati juga. Untuk pendengar sekalian, bukan saya nak menunjuk riak, tidak. Saya mengalami kesusahan waktu saya belajar di Mesir, Al-Qahirah. Tahun 3 waktu itu, ya, tahun 70 lebih. Saya menghadapi kursusan pelajaran usul fiqah. Ramai orang tak lulus, tak balik negeri. Duduk dekat Mesir, tak lulus. Saya berazam untuk membaca selawat Fatih satu hari 1000 kali. 1000 kali. Lepas tu saya baca sembahyang hajat 12 rakaat, 6 salam. Seperti yang kita baca tadi lah. Kursi 7 kali. Selepas dekat gedung Ikhlas 11 kali, sujud air baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Selama 40 hari saya baca. Sebelum 40 hari saya buat sembahyang hajat. Besok saya nak menghadapi peperiksaan. Pagi itu saya sembahyang dekat Masjid Husin. Jadi
Semalam ada orang datang beritahu saya soalan usul fikih ini dia, ada 5. Jadi malam tu saya tak tidur lah, cari jawapan usul fiqh. Pagi tu saya pergi periksa, singgah dulu ke Masjid Husin di Mesir. Saya bagi tahu dengan kawan saya, ini soalan hari ini ni. Saya cakap dengan orang Arab tu. Sekali saya masuk periksa, betul-betul close. Orang putih kata exactly ya. Tepat, tak ada buah. Sebelum satu hari periksa, waktu asar dia datang bagi tahu saya, ini soalan usul fiqh. Ini berlaku tahun 73. Saya tak lupa tuan-tuan peristiwa ni. Peliknya tu selawat Fatih. Ini saya beritahu online ni, satu dunia dengar ni. Siapa menghadapi kesusahan, baca selawat Fatih insya-Allah. Kerana selawat Fatih ni adalah ilham dari wali Allah namanya Muhammad Al-Bakri. Dia mohon di hadapan Kaabah 18 tahun mohon pada Allah. Maka dalam kitab itu menceritakan satu nur cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatih sampai habis cahaya. Ini bukan rekaan tapi ilham daripada Allah kepada seorang wali Muhammad Al-Bakri. Sejarahnya tengok dekat buku saya Selawat Fatih. Semua huraian Al-Fatih sampai itu daripada Quran semua, bukan main-main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih inna fatahna fathan mubina. Semua ada iktibas namanya daripada Quran. Namun demikian Selawat Fatih ada kontroversi, ada setuju ada tak setuju. Yang penting baca Selawat Fatih lillahi ta'ala. Azan nanti sambung lagi. Azan dulu nanti sambung. Ini baru mukadimah ni, baru satu ni. Azan dulu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sambung lagi supaya jelas selawat Fatih yang setengahnya kontroversi tak mau membaca dan menyalahkan selawat Fatih. Saya beritahu kena tobat pada orang yang menyalahkan selawat Fatih. Saya terangkan huraiannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa. Ya Allah, rahmatkan ke atas yang membuka apa yang tertutup. Fatih yang membuka, Nabi Muhammad. Ughliq yang tertutup, apa yang tertutup. Yang tertutup Islam, tertutup tak ada. Iman tak ada. Akhlak tak ada. Dibuka oleh Nabi dengan dakwah, dengan syarahan itu makna Fatih. Maksud Fatih ini ialah menerangkan, membuka, menerangkan mengenai Islam, iman, ihsan dan Islam semuanya itu. Cara hidup kita diterangkan, dibuka oleh Nabi yang asalnya tak ada benda ni. Tak ada salah. Di dekat sini akidah tak ada salahnya. Wal khatimi lima sabaq. Nabi itu Muhammad penutup khatim pada nabi-nabi yang telah lalu. Tak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khatim lima sabaq. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi cerita Isra Mi'raj. Itu namanya khatim lima sabaq. Wa nasiril haqqi bil haqq. Bacanya tak ada sabdu. Wa nasiril haqqi bil haqq. Sekiranya ada sabdu wa nasiril haqqa bil haqqi. Ada haqqa. Kalau tak ada sabdu wa nasiril haqqi bil haqqi. Kalau ada sabdu wa nasiril haqqa bil haqqi. Kita selaras ahli wirid hojakan bacanya wa nasiril haqqi bil haqq. Saya baca ni menangis saya tahu. Apa saya bayangkan? Nabi berdakwah, nasir tu menolong agama Allah, nasir dengan berpandukan Al-Quran. Hak yang pertama itu Islam, hak yang kedua itu Quran. Nabi berceramah, mengajar agama Islam, pandukan Quran. Saya bayangkan Nabi berdakwah dekat Taif, saya bayangkan ini dakwah ni, berpandukan Quran, tapi sambutannya sangat mendukacitakan, dilontar di baling. Itu namanya Nabi membuka. Islam tak diterima dekat Taif. Itu kita baca selawat Fatih, suruh kita bayangkan macam mana susah payahnya Nabi menyebarkan agama Allah, tapi tak diterima. Kitalah yang menyambung tugas Nabi dengan dakwah, dengan wirid, dengan cakap supaya berkembang agama Allah. Selawat Fatih sebenarnya dakwah, beritahu kepada orang tentang Islam ni. Wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Hadi bukan hidayah, bukan makna hidayah hadi. Nabi Muhammad tak boleh memberi hidayah. Wal hadi mengajar, menunjuk. Hadi menunjuk jalan yang lurus. Siapa yang menunjuk? Asalnya Nabi. Tak ada siapa yang menunjuk. Menunjuk tu punya hadi, bukan memberi hidayah. Salah. Nabi tak boleh memberi hidayah. Itu ada orang jumpa saya, dia tak faham tu. Mana Muhammad boleh memberi hidayah? Saya kata hadi bukan makna hidayah. Menunjuk, mengajar, memberitahu. Jalan apa dia beritahu? Mustaqim. Jalan lurus.
Lurus tu Islam maknanya. Menunjuk jalan Islam. Mengajar jalan Islam. Membimbing jalan Islam. Nasir dengan hadi lebih kurang. Nasir dengan hadi lebih kurang. Yang ada baca wal hadi ila siratal mustaqim saja. Tapi diubah oleh pihak Jabatan Agama Johor waktu itu, namanya Hasbullah bin Abdul Razak beritahu saya tambah kaf. Asalnya wal hadi ila siratal mustaqim asalnya. Saya Ustaz Usman Azhari dan juga Jaafar Samin arwah. Dua dah arwah, saya belum. Diubah wal hadi ila siratikal mustaqim, kata timbalan mufti Haji Hasbullah. Masa tu dia datang rumah Katimuah. Beritahulah pasal ni selawat ni. Jadi kita ikutlah, sama aja. Dan menunjuk jalan engkau yang lurus. Tambah engkau. Kap tu engkau, jalan Allah lah. Yang Nabi Muhammad itu membimbing, menunjuk, mengajar jalan Islam. Mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi. Dan sekalian keluarga dan sahabatnya. Wa ala alihi wa sahbihi. Haqqa qadri wa miqdaril azim. Mempunyai nilai, kedudukan, martabat yang tinggi. Istrinya, sahabatnya, mempunyai miqdar, kedudukan, nilai. Istrinya tak boleh dikawini orang lain, tu miqdar tu. Sahabatnya macam bintang, ilmunya. Ashabi kan nujum. Jadi tak usah kita fikirkan sangat kalau baca selawat Fatihah ini jadi dapat ini, jadi dapat itu, tak usah. Pada orang yang sudah tinggi martabat, baca kerana Allah. Ya. Dekat Muar ni orang yang baca selawat Fatihah banyak, yang saya tahu dua orang. Satu arwah Cikgu Mat Yasin, satu arwah guru saya Ustaz Usman Azhari. Ustaz Usman Azhari tanya pada Cikgu Mat Yasin, "Cikgu, kita ni dah tua, tak lama lagi nak meninggal. Apa cikgu yang paling banyak baca?" Tanya Ustaz Seman kepada Cikgu Mat Yasin. Ayah kepada Cik Muhyiddin, bekas mantan Perdana Menteri. Jadi Cikgu Mat Yasin cakap, "Man," dia cakap man aja. "Saya baca selawat Fatih dari maghrib sampai subuh." Maghrib sampai subuh. Maknanya sembahyang berselawat, sembahyang berselawat, doa dan sebagainya. Minta maaf cakap di antara kelebihannya, banyaklah perempuan jumpa Cikgu Mat Yasin, "Saya nak kahwin dengan cikgu lah." Itu dekat situ dia punya keramat dia lah. Cikgu Mat Yasin ni dia kerjanya mengajar saja. Dulu dia tak tahu dia kerja noreh dulu, Cikgu Mat Yasin ni. Tapi dia belajar dengan satu qadi, Abu Bakar namanya. Abu Bakar, qadi. Cikgu Mat Yasin, "Ajarlah saya macam mana saya nak kaya," kata dia. Macam mana nak kaya. Abu Bakar ngajar selawat Fatih. Sekali dia ajar selawat Fatih, dia belajar ilmu, nahu, sarab, bahasa Arab, cepat dapat. Daripada tak tahu apa-apa, dia boleh baca kitab Arab, boleh faham. Dan dia bersyarah terkenal dekat Muar ni. Beribu-ribu orang dengar ceramahan dia. Kelebihan selawat Fatih. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah namanya kisah penerang hati ni. Makna Al-Fatihah boleh terang hati, Alam Nasrah boleh terang hati, selawat Fatih boleh terang hati. Saya sendiri dah amalkan dekat Mesir dulu. Baca satu hari 1000 kali. Satu hari saya tidak sekali duduk, sambung-sambung. Tapi habis 1000 kali. Habis.
Tak ada pun tak apa. Sebaik-baiknya ada. Selawat Fatih. Ya. Satu lagi, Fatihah untuk memudahkan pekerjaan berat. Baca surah Fatihah 41 kali di tengah malam, insya-Allah segala pekerjaan berat atau susah atau sukar akan menjadi ringan dan juga mudah untuk dibereskan. Itu yang ketiga, untuk memudahkan pekerjaan berat. Jadi kalau kita baca Fatihah dalam wirid wajakan pun dikira juga bilangan tu. Ada 4 arwah-arwah yang kita baca tu. Jadi perbanyakkanlah bacaan suratul Fatihah. Kemudian Fatihah menyamai 2/3 Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab ta'dilu sulusail Quran. Surah Fatihah menyamai 2/3 Al-Quran. Jadi sudah kita baca 20 juzuk 2/3. Betul? 2/3. Sudah baca 20 juzuk. Tapi kalau baca Yasin seperti sudah khatam Quran 10 kali, lagi banyak. Baca suratul Ikhlas 3 kali, baru khatam sekali, macam khatam sekali. Kalau Fatihah baru 2/3 Quran. Masing-masing ada kelebihannya. Surah Fatihah istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala anzala ala suratin lam yanzilha ala ahdin minal anbiya wal mursalin qabli." Sungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepadaku satu surah Al-Fatihah yang tidak diturunkan kepada seorang pun daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum aku. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat baca suratul Fatihah. Jadi kalau kita ada apa majlis Al-Fatihah, baca majlis nak penutup Al-Fatihah. Untuk apa? Berkat supaya kita memperbanyakkan suratul Fatihah. Kita dah tahu dia punya kelebihannya, maka kita banyakkan baca untuk dapat berkat Al-Fatihah. Istimewa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dulu tak ada diturunkan suratul Fatihah. Sama ada ke Taurat, Zabur, Injil, tak ada. Hanya pada Al-Quran saja suratul Fatihah. Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang suratul Fatihah. 7 ada 7 ayat suratul Fatihah. Diulang-ulang mah dibaca dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang fardu, sunat, qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang hajat, ada 50 kali suratul Fatihah tu semua. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i berkata Ibnu Abbas katanya, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril istami'a naqidan fawqahu farafa'a Jibril basaru ila as-sama' faqala hadza babun qad futiha minas sama' ma futiha qattun qala fanazala minhu malaku fa'ata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka Fatihatul kitab wa khawatimi suratil Baqarah lam taqra harfan minha ila utitah." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Jibril. Maknanya Nabi jumpa Jibril banyak kali tau. Bukan 2 kali. Antaranya bulan puasa dia musyafahah baca talaki Jibril dengan Nabi sebulan. Disemak bacaannya. Banyak hari-hari jumpa. Bulan puasa. Waktu kecil memang dia ada jumpa. Dia belah dada. Dia kecil lagi. Sekali ni dia duduk bersama Jibril.
Tiba-tiba Rasulullah mendengar suatu bunyi dari atas. Lalu Jibril menoleh ke atas. Kemudian lalu berkata, itu sebuah pintu sudah terbuka di langit. Dan tak pernah pintu itu terbuka sebelum ini. Dari pintu itu turun satu malaikat yang langsung menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bergembiralah engkau Muhammad mendapat dua cahaya yang aku bawakan ini, yang tak pernah kedua cahaya ini diberikan kepada Nabi sebelum kau. Kedua cahaya itu ialah Fatihatul Kitab, itu satu, dan beberapa ayat dari ayat suratul Baqarah, iaitu Amanar Rasulu bima unzila ilmi Rabbi wal mu'min, sampai habis. Itu akhir surah Al-Baqarah. Dia kata akhir suratul Baqarah. Atau boleh baca lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai habis. Itu dah turun ke bumi, dia kata. Setiap huruf yang kau baca dari keduanya, pasti engkau mendapatkannya, mendapat keberkatan, mendapat kebaikan. Saya waktu subuh, tiap subuh saya baca wirid. Lepas ayat kursi saya baca sambung lillahi ma fis samawati wa fil ard, sampai habis amanar rasul, sampai habis. Lepas tu syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa inna dina indallahi islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bidikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal falaq 3 kali. Qul a'udzu bin nas 3 kali. Baru subhanallah subhanallah. Saya imam main subuh, saya baca ni. Imam subuh saja saya baca. Waktu lain saya tak baca. Saya baca panjang. Tujuannya mengajar pada jemaah. Kedua nak amal, ya. Kerana ada dalam Quran ni khawatim suratul Baqarah itulah lillahi ma fis samawati. Siapa yang membacanya dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Dicakap dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Imam, ada cakap siapa membacanya mendapat kebaikan yang banyak. Itu namanya perbendaharaan syurga telah turun ke dunia. Khazanah syurga telah turun ke dunia. Apa makna khazanah? Apa makna perbendaharaan? Simpanan yang berharga. Terutama khazanah, perbendaharaan, simpanan yang berharga telah turun ke dunia. Ambil, kata dia. Nabi suruh ambil. Ambil tu apa? Baca dan amalkan. Kau akan mendapat kebaikan yang banyak. Selain daripada itu, khazanah syurga turun juga ialah la haula wala quwata illa billah. Dia pun khazanah syurga juga. Nabi Ibrahim bersandar dekat Baitul Ma'mur, jumpa Nabi Musa. Musa, kau ajar. Nabi Muhammad, bukan Musa. Ya, Nabi Muhammad. Waktu Isra' Mi'raj. Jumpa Nabi Ibrahim bersandar dekat Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim pesan pada Nabi, kau ajar ni. Siapa bacanya nanti kat surga banyak pokok-pokok, banyak kebun-kebun. Dia kata, la haula wala quwata illa billah. Semua ini adalah barang-barang berharga, bernilai. Kita hidupnya sekali, jangan tak baca. Nanti kita rugi. Semua dicatat, catatan yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan orang yang baik itu baik juga. Itu kena yakin tu. Kita buat baik, Tuhan balas baik. Kalau kata Nabi tak balas bersembahyang, tapi Nabi suruh. Ada hadisnya. Jadi itulah tujuannya kita baca selepas wirid itu, untuk kita ikut Nabi. Nabi suruh baca 3 kul. Kau akan tercapai segala hajat cita-cita engkau.
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca. Tapi dia tak cakap lepas sembahyang. Lepas sembahyang memang dia tak baca. Tapi kita kiaskan disuruh baca. Jadi kalau ada orang maknanya apa nama rad lah dalam bahasa Arab, dia rad, mana dia tolak tak boleh baca, kita ambil kias. Nabi ada suruh, dekat hadis-hadis dia suruh baca 3 kul untuk keselamatan. Nabi ada baca, ada suruh 2 surah akhir surah Baqarah, ada suruh. Kita buatlah. Lepas sembahyang, jemaah pun ramai, tujuan nak mengajar, nak beritahu, nak sebar pada orang ramai. Kita ni akhir zaman banyak orang dah tak tahu. Dia tegah lagi tak boleh itu, tak boleh ini, lagi tak tahu. Tuan-tuan, ni dekat masyarakat kita banyak fahaman tuan-tuan. Kena tengok betul-betul, selidik kaji. Berpahaman kepada 5 perkara tadi saya kata. Quran, hadis, ijma' ulama, ijtihad, qiyas. Qiyas. Nabi ada pesan kepada sahabat dia pergi Yaman untuk berdakwah. Engkau berpadukan apa? Quran. Nabi kata kalau tak dalam Quran kau padu apa? Hadis. Kalau dalam hadis kau tak ada, kau padu apa? Ulama. Kita ikut ulama. Kalau ulama tak ada pendapat itu, kau ikut apa? Ijtihad. Qiyas dulu. Lepas tu ijtihad, gunakan akal. Ilmu. Bukan sembarang orang boleh ijtihad. Mufti yang boleh. Bukan orang biasa yang ilmunya luas. Ijtihad, pendapatlah, menggunakan pendapat oleh ulama-ulama. InsyaAllah kita sambung lagi lah ya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan fikir-fikirlah dalam agama ni, berpandu, bertanya kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang tahu, kalau kamu tak tahu. Orang yang tahu ni pun bermacam-macam pendapatnya. Sekianlah saja, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alhuma fina wa la ma'na wa la mayyutna syakya wa la matruda wa la mahruma. Hab lana musi'ana li musina muqassirana li 'amilina wa hab lana kullu min karim ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.